Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Kerajaan Perikatan Nasional mengadakan sidang parlimen secepat mungkin bagi mengunjung tinggi institusi itu sebagai tiang suri demokrasi dan negara hukum. Gesaan tersebut dikemukakan Ketua Pembangkang itu susulan beliau mendakwa kerajaan sekarang tidak ada keabsahan, iaitu tidak sah tetapi berterusan menginjak setiap aspek demokrasi, termasuk terus mengelak untuk mengadakan sidang parlimen atau Dewan Rakyat. Anwar berkata badan legislatif terutamanya institusi parlimen adalah institusi terpenting negara dengan ia tidak sekadar tempat mewujudkan undang-undang baharu yang akan mengesankan segenap populasi negara tetapi berfungsi sebagai badan pengimbang kepada cabang eksekutif. Terdahulu persidangan parlimen yang berlangsung selama sehari pada 18 Mei lalu hanya menetapkan urusan titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dipertikaikan blok pembangkang kerana tempoh masa yang begitu singkat. Bekas Naib Presiden PKR Zuraidah Kamaluddin mencadangkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya memberi fokus kepada isu dalaman parti itu sebelum ingin menjadi Perdana Menteri. Zuraidah yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut merasakan pemecatan ahli PKR baru-baru ini merupakan satu proses pengajaran dan satu isyarat kepada Presiden parti itu untuk melihat lebih dalam melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menguatkan parti. Sebelum ini, 5 ahli PKR dipecat oleh Lembaga Disiplin PKR pada 29 Jun lalu. Selain itu, amaran bertulis juga dikeluarkan kepada Naib Presiden Tian Chua, Adun Macap Jaya Jini Lim dan Ketua Penerangan Wanita Pulau Pinang Caroline Kho. Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu bakal diadakan pada 27 September ini selepas ditangguhkan berikutan wabak COVID-19 yang pada mulanya dijadual diadakan pada 15 hingga 28 Jun lalu. Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengumumkan tarikh berkenaan semalam walaupun tindakan undang-undang diambil terhadap parti berkenaan oleh pengerusinya yang dipertikaikan, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setiausaha Agong yang dipertikaikan Datuk Marzuki Yahya dan 4 yang lain selepas keahlian mereka digugurkan. Dalam satu kenyataan, Hamzah berkata mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kemarin memutuskan supaya persidangan cawangan disambung semula bermula 10 Julai hingga 26 Julai depan. Manakala persidangan bahagian akan bermula pada 22 Ogos, persidangan armada bahagian pada 15 Ogos dan persidangan Sri Kandi bahagian pada 16 Ogos. PDRM sudah hampir menyelesaikan siasatan terhadap kematian Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, anggota bomba yang terkorban ketika rusuhan di Kuil Seri Maha Mariaman di Subang Jaya pada 27 November 2 tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohammed dalam sidang media di Bukit Aman semalam berkata, tindakan akan diambil seperti mana yang telah diarahkan oleh pihak pendakwa raya. Menurutnya, kertas siasatan akan dihantar dan perbincangan bersama Peguam Negara juga bakal diadakan bagi meneliti kes tersebut sepenuhnya. Keputusan sama ada kejohanan badminton terbuka Malaysia bakal diteruskan pada November depan atau tidak dijangka akan diputuskan pada mesyuarat ahli Majlis Persatuan Badminton Malaysia dalam tempoh terdekat. Presiden BAM Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria berkata badan induk itu perlu mengambil kira beberapa faktor sebelum meneruskan penganjuran kejohanan berkenaan yang menawarkan wang tunai lebih 3 juta ringgit. Antaranya adalah perlu mengeluarkan perbelanjaan tambahan bagi membeli pensanitasi tangan selain jangkaan kemerosotan kehadiran penyokong kerana perlu mengamalkan penjarakan sosial 1 meter sebagai mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan KKM. Selain itu, pihaknya juga perlu melihat kesesuaian penganjuran kejohanan ini memandangkan dunia masih berdepan pandemik COVID-19. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.